Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa linaftatihul majlis min kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Imam kita pada subuh ini, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, tak lupa kepada Abang Abu Bakar Osman yang buat live untuk page audio kuliah. Alhamdulillah. Pagi ini, subuh ini, saya akan membacakan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama hatta tawarramat qadamahu. Faqila lahu, alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar? Qala afala akunu 'abdan syakura. Daripada Anas bin Malik menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama, berdiri dia mengerjakan solat malam, solat qiyamul lail ni. Saya dipahamkan oleh Tuan Haji Joa, hari ni ada qiyamul lail. Alhamdulillah. 10 malam yang terakhir ini surau Al-Falah ada membuat i'tikaf dan juga qiyamul lail. Jadi yang kita buat qiyamul lail ini adalah sunnah Nabi, adalah ibadat yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu isteri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawasanya Nabi ini idza dakhala al-ashru, bila masuk 10 malam yang terakhir, syadda mi'zarahu. Selalu hadis ni selalu ustaz sebut tazkirah 10 Ramadan yang terakhir. Ustaz-ustaz ramai baca hadis ni. Apa dia? Syadda mi'zarahu, diikat kainnya ketat-ketat. Ulama menyatakan maksud diikat kain ni ketat-ketat tentang sebagai suatu simbolik, mengatakan lagi nak habis Ramadan, lagi Nabi ini menggiatkan ibadatnya, menambahkan ibadatnya, az-ziyadah fil ibadah, dikata ulama. Ada pula ulama menyatakan apa maksud yang dimaksudkan dengan mengikat kain ketat-ketat ini, bimakna yajtanibu an azwajihi. Ada juga ulama cakap macam tu. Apa maksud dia? Ikat kain tu maksud dia Nabi menjauhi isteri-isterinya. Bukan menjauhi ni tuan-tuan, tak nak bersama dengan isteri, tak nak bermesra dengan isteri, tak. Tapi Nabi 10 malam yang terakhir ini, Nabi apa dia?
tidak mahu diganggu ibadahnya itu dengan perkara-perkara yang melibatkan apa dia tuan-tuan, hawa nafsu. Bukan bermakna Nabi ini nak jadi ruhban, bukan bermakna Nabi ini nak jadi rahib, bukan bermakna Nabi ini membuang apa dia bab-bab dunia nafsu ni, bukan itu. Maknanya 10 malam yang terakhir ini Nabi tidak mahu diganggu oleh apa dia tuan-tuan, syahwat-syahwat yang biasa kita ni sering diganggu. Kita tuan-tuan, ya, kalau malam-malam ataupun nak masuk sepertiga malam sebelum subuh, dah bangun siap-siap dah, ya, dah pakai jubah, dah pakai serban, dah sapu minyak atak, dah pegang tasbih, nak pergi mana ni? Qiyamul Lail surah Al-Falah. Baru nak keluar daripada pintu, isteri tanya, abang, nak pergi mana tu? Abang nak Qiyamul Lail. Alah, tinggalkan saya ke? Marilah masuk selimut balik. Tanggil jubah, masuk balik dalam selimut. Itu orang baru kahwin. Tapi kalau dah 60, 70 tu, apa boleh dibuat? Ya, pergi je lah Qiyamul Lail tu. Jangan marah. Apalagi yang Nabi buat, wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan Qiyamul Lail ni yang kita baca hadis ni. Lagi nak habis Ramadan, lagi Nabi menghidupkan malam ini. Dan memang sememangnya tata rahmati Allah, menghidupkan malam itu merupakan kelaziman kebiasaan Nabi. Kita je yang rasa luar biasa. Kita je rasa buat Qiyamul Lail 10 malam terakhir ni tuan-tuan, kadang-kadang bagi yang orang baru nak buat, dia rasa pelik, dia rasa benda baru. Ataupun tuan-tuan memang kalau dia melazimkan tiap-tiap akhir Ramadan dia buat tuan-tuan, dia akan rasa apa dia akan rasa dia ini sudah hebat. Dia dah rasa tuan-tuan apa ada ibadat dia ini sudah hebat. Dia pergi mengerjakan Qiyamul Lail ini, dia rasa diri dia ni tuan-tuan have improvement. Apa maksud dia? Dia sudah maju dari segi ibadat. Tu yang selfie. Apa dia tuan-tuan, suruh kawan tangkap gambar, dia tengah tidur dekat surau, dekat masjid. Lepas tu dia kata kat kawan dia, tangkap gambar aku, nanti aku nak masuk dalam Facebook. Apa dia? 10 malam terakhir, marilah kita beriktikaf, marilah kita membuat Qiyamul Lail. Tuan-tuan, masuk pula dalam Facebook. Ada lagi dahsyat tuan-tuan, tengah tahiyat akhir tu, tunjuk pula jari macam tu, tangkap pula sedang tahiyat pada tahajud yang terakhir, malam terakhir. Tuan-tuan, itu dah masuk riak dah lah. Itu dah masuk bukan riak, merepek tuan-tuan. Kena jaga tuan-tuan ya. Tapi bagi Nabi SAW menghidupkan malam-malam Ramadan itu biasa. Bagi kita maybe something yang luar biasa, tapi bagi Nabi itu sudah biasa bagi Nabi. Hatta tawarramat, sehingga bengkak qadamahu, kaki Nabi ni bengkak tuan-tuan. Kaki kita bengkak juga sebab kencing manis kuat. Jangan marah. Kaki kita bengkak juga tuan-tuan sebab makan kacang banyak gaut. Makan udang shell out banyak, ketam banyak, gaut. Balik daripada kedai shell out tu tak boleh jalan dah. Aduh, bengkak juga. Tapi bukan sebab bangun mengerjakan sembahyang solat malam, tapi kerana apa? Dia tawarramat kaki kita ini kerana penyakit terlebih makan dan sebagainya. Nabi SAW ini bengkak kakinya tuan-tuan rahmati Allah. Faqila lahun, maka dikatakan, ditanya kepada Nabi. Ada riwayat yang menyatakan yang bertanya ini ialah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, sebab isteri Nabi yang tahu ibadat seorang suami ni tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita nak tanya seorang itu punya ibadat, tanya isteri dia. Berani tak tanya? Tapi jangan tanya isteri aku. Kalau tanya isteri aku, confirm dia akan kata apa? Orang tua ni merolohnya kerjanya. Kalau ceramah bukan main bab-bab Qiyamul Lail ni, dia meroloh je di rumah.
Aisyah radhiyallahu anha ini dia tahu ibadat Nabi kerana dia isteri Nabi, dia duduk di rumah Nabi. Maka setiap perbuatan Nabi, setiap ibadat Nabi, kalau nak tanya, maka Aisyah radhiyallahu anha lah yang paling layak untuk ditanya. Lalu kata Aisyah kepada Nabi, "Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, bukankah kamu ini sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang? Subhanallah, tuan-tuan. Apa makna dia? Nabi SAW ini sudah digelar sebagai maksum. Apa makna maksum? Asamallahu ta'ala minaz zunub. Allah Ta'ala memelihara Nabi ini daripada melakukan dosa. Nabi tak ada dosa. Kita ni tak maksum, tuan-tuan. Kita ni manusia yang banyak melakukan dosa. Sebab itu Allah ajar dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, jangan kau kira perbuatan kami ini sebagai dosa sekiranya kami lupa dan melakukan kesilapan. Maknanya apa, tuan-tuan? Manusia ini bukan saja melakukan dosa. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang tersilap. Jadi bila terlupa atau tersilap, tuan-tuan, maka tidak dikiralah sebagai dosa. Ini doa kita. Contoh pagi ni, siapa suruh letak cawan dekat depan aku? Kena aku terminum karang. Lupa, tak lupa. Dan nak habis Ramadan, lupa lagi. Ngap aku minum air. Ada air ke? Ada air pula, tuan-tuan. Ini sabotaj namanya ni. Tak apa, tuan-tuan. Terminum. Kerana apa? Nasina. Lupa. Boleh tak meneruskan puasa? Boleh. Kerana kita lupa. La tu'akhizna. Jangan dikira ini, ya Allah. Kerana apa? Kerana kami lupa. Tapi tuan-tuan, kalau dah masuk mulut, orang tegur. Puasa tu! Ludahlah balik. Puasa! Telan pula, tuan-tuan. Jangan apa itu. Au akhta'na, atau di dalam perkara-perkara yang kami buat silap, ya Allah. Terhormati Allah. Sebab itu Nabi SAW, walaupun mereka ini, para rasul ini tidak ada dosa, tapi kenapa mereka beribadat sampai bengkok kakinya? Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, ada menyatakan, tuan-tuan yang bertanya ini ialah Bilal bin Rabah. Ada menyatakan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini patut menjadi apa dia? Patut menjadi hamba yang bersyukur di atas gelaran, di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada aku. Tuan-tuan mati Allah, ulama menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'rafan nas billahi azza wa jalla. Adalah Nabi itu a'rafan nas. A'rafa ni maksud dia isim tafdil. Dalam bahasa Arab dia panggil isim tafdil. A'rafa. Apa dia? Orang yang paling mengenali Allah. Kalau orang putih, tuan-tuan, kita belajar bahasa tu big, bigger, biggest. Big tu besar. Bigger itu lebih besar. Biggest itu yang paling besar. Itu isim tafdil. Allahu Akbar. Akbar. Akbar itu yang paling besar. Maka bila sebut Allahu Akbar yang paling besar ni, tuan-tuan, dalam solat tak boleh kita ingat benda lain. Allahu Akbar. Lepas tu mula ingat, Allah, PKP hari Isnin ni koma weh. Besok lah ya. Atas baju raya udah dibeli. Kuih pun udah 4-5 balang. PKP lah pula.
Dalam sembahyang tu maknanya apa? PKP lagi besar daripada Allah, balang kuih raya besar daripada Allah lagi. Ya. Sebab itu bila kita sebut Allahu Akbar, isim tafdil ni Allah yang paling besar, maka natakhalla min azhanina, hendaklah kita apa dia, buang, bersihkan otak kita ini, hati kita ini, min qulubina, min azhanina, daripada otak kita, daripada hati kita. Apa dia? Perkara yang lain daripada Allah. Tuan-tuan, kalau tidak, sembahyang kita itu tidak sempurna. So Nabi SAW kembali tadi isim tafdil tadi, amat mengetahui, orang yang paling mengetahui apa dia, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhsyahum lahu, dan Nabi merupakan orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Bukan itu saja, wa a'badahum lahu, orang yang paling kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana sallallahu alaihi wasallam daimal ibadati lillahi azza wa jalla fi lailihi wa naharihi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran maksum, dengan kurniaan maksum ini merupakan seorang yang paling kuat beribadahnya, istiqamah ibadahnya itu kepada Allah Ta'ala, baik malam, baik pagi, baik siang. Kita tuan-tuan istiqamah tak, kecuali 10 malam yang terakhir ni kan, tu pun baguslah. Mau dia datang, mau dia qiyamul lail 10 malam yang terakhir. Ada orang tuan-tuan usah kata qiyamul lail, semayang pun tidak. Ada juga orang macam tu. Tapi orang Melayu ni tuan-tuan, ada yang subuh tak semayang, tapi terawih pergi. Ada jumpa tak spesies kopi ni? Subuh tak semayang tuan-tuan. Tak pernah nampak dia semayang subuh ni, jemaah ni. Sangka baiklah ustaz, mungkin semayang di rumah. Okey. Tapi tuan-tuan, bila tengok tarawih, solat tarawih, cuba tengok minggu pertama. Ramai tak tuan-tuan? Ramai. Sampai keluar tu. Sampai pengerusi kata, Meja Khirudi kata apa dia? Kena tambah lagi ruang solat ni. Pasal apa? Ramai ni tak muat. Sabar. Dia minggu pertama je ramai. Masuk minggu kedua, dia kurang sikit. Masuk minggu yang ketiga, lagi tak berapa nak ada. Masuk minggu yang keempat, tinggal Haji Johor dengan Meja Khirudi je. Pasal apa? Minggu terakhir ni orang dah masuk mood berhari raya. Ya, orang dah mula buat kuih bahulu, betul tak ibu-ibu? Dah buat kuih bahulu, dah orang kata mencari lemang, buluh lemang, bakor lemang. Tapi PKP lah pula. Nak buat macam mana? Allah nak uji kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu Nabi SAW di antara orang yang paling kuat mengerjakan ibadat malam dan siang. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu ada seorang hamba Allah pernah tanya saya satu soalan. Dia kata, ustaz, boleh ke saya ni masuk syurga? Soalan dia. Saya kata, kenapa soalan ni? Kenapa soalan ni ditanya kepada saya macam ni? Why these questions? Dia kata, ustaz, saya ni kerja pejabat. Okey, bagilah kerja pejabat, kaki tangan kerjaan. Kan nak dapat bonus 1,000 kerja negeri. Bukan masalah itu, ustaz. Masalahnya, saya masuk kerja pukul 8. Keluar pukul 5. Lepas tu ustaz, bila keluar pukul 5, kena pula jam, hari hujan, nak balik ke Tambun ni ustaz, dekat-dekat pukul 7 baru sampai rumah. Lepas tu ustaz, bila sampai rumah, saya udah letih, udah penat. Bila penat ustaz, duduk-duduk sekejap pun udah terlena, udah tertidur atas kursi. Bila masanya ustaz saya nak pergi solat jemaah maghrib, solat jemaah maghrib, lepas tu nak dengar kuliah. Ya Allah ustaz, tak larat ustaz.
Kadang-kadang tertidur ustaz, sedar-sedar isyak. Habis tuan-tuan. Bini pula tak nak kejut. Tanya ngapa tak kejut aku? Tak sampai hati nak kejut. Jagalah ibu-ibu yang tak kejut ni. Takut masuklah neraka sekali. Jaga tuan-tuan. Minta maaf saya sebut benda ni. Macam itu ustaz, agak-agak ustaz, bolehkah saya masuk syurga kalau rapi itulah amalan saya? Lagi satu ustaz, saya nak bagi tahu kerja saya di pejabat tak ada kena-mengena dengan Islam. Saya kata macam mana pula tak ada kena-mengena dengan Islam? Yalah ustaz, kerja ustaz ada kena-mengena dengan Islam. Your work is connect with Islam. Saya kata kenapa pula cakap macam tu? Ya ustaz mengajar. Ustaz di sekolah mengajar apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab bukan mengajar budak-budak bahasa Al-Quran. Itu ada kena-mengena dengan Islam. Aku pun terdiam, dia pula mengajar aku tuan-tuan. Aku kata betul juga otak dia ni. Saya ni ustaz kerja jaga kaunter ni. Kaunter apa dia? JPJ ustaz. Mana nak buat pahala ustaz bila orang hantar barang, dia kata nak buka lesen meniaga. Saya naik angan lesen meniaga DBL bodoh. Macam mana tu? Bolehkah saya masuk syurga ustaz? Sedangkan para sahabat mereka mengangkat pedang berjihad fisabilillah, berjihad pada jalan Allah. Tapi saya ni, apa pula kerja saya ni yang tak ada kaitan dengan Islam? Boleh tak saya masuk syurga? Ya Allah, soalan tuan-tuan. Saya jenis soalan orang ni yang tak berapa reti nak jawab tuan-tuan. Pasal apa? Dia bertanya ni tuan-tuan dalam keadaan dia tak betul-betul sungguh-sungguh jawapan ni yang boleh memuaskan hati dia. Bukan senang kita nak bagi jawapan that can satisfy, boleh memuaskan hati seseorang tuan-tuan. Saya menyatakan kepada dia, man sanna sunnatan hasanah, kata Nabi SAW, siapa yang membuat kerja sebagai satu kerja yang hasanah, baik, sunnah yang baik, falaha ajrun, maka baginya itu pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Tuan-tuan rahmati Allah, adakah kerja kita ini tidak ada kaitan dengan Islam? Tak. Selagi mana kerja kita ini halal tuan-tuan, maka ketika itu akan mendapat pahala di atas kerja kita, maka kita boleh masuk ke dalam syurga. Walaupun menjaga kaunter di JPJ, walaupun menjaga kaunter di pejabat pos. Pasal apa tuan-tuan? Kerja kita memudahkan urusan orang. Betul tak betul? Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasullahu ta'ala kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ingat tu. Barang siapa yang melepaskan kesusahan saudara dia, melepaskan sesak saudara dia, anda buat kerja untuk memudahkan urusan orang lain. Insert happiness in his heart. Apa dia? Memasukkan kegembiraan dalam hatinya. Beratur panjang tuan-tuan, sampai di kaunter, kita layan dia, kita selesaikan masalah dia. Kalau ada pertanyaan, kita tolong dia. Macam mana nak selesaikan? Dia rasa gembira. Dia rasa gembira sehingga dia smile, dia senyum, maka itu dinamakan sebagai man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunia. Tuan-tuan rahmati Allah, man nafasa an mu'min ini barang siapa yang menolong saudara dia dengan kerja-kerja yang dia lakukan, maka baginya itu ajrun, baginya itu pahala. Pahala ini tuan-tuan rahmati Allah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga. Jangan kata kerja kami ini tak ada kaitan dengan Islam. Ustaz tak apalah, kuliah maghrib ngajar, lepas tu belajar ngajar pula bahasa Arab, semua ada connection dengan Islam. Tuan-tuan rahmati Allah, setiap amal, kullu amal halal, setiap amalan kerja yang halal itu ada pahala di sisi Allah. Yang tak ada apa dia? Kalau kita ni jual todi, tu tak boleh berkata apa. Jual todi, jual dadak. Mana benda tuan-tuan? Kullu manhiyat, kullu munkarat. Setiap perbuatan kerja yang manhiyat, yang dilarang oleh Allah SWT. Munkarat yang Allah sebut sebagai mungkar, jangan buat. Tuan-tuan bawa tiket mapiau. Tahu mapiau? Loteri, nombor ekor. Habis je kuliah subuh ni kan, tuan-tuan kat luar tu buka kaunter. Mapiau, nombor baik. Ada pahala tak tu tuan-tuan?
Pergi pula dekat aku, "Ustaz, tak nak tikam nombor." Aku tikam mati kerang. Nombor baru Ustaz, Ustaz tikam Ustaz, dapat. Macam Ibrahim pendek kata, "Mari kita lihat siapa yang kena." Tikam. Dadunya semua sama nombor. Terabati Allah, P.Ramlee pun dia buat satu sindiran yang sepatutnya kalau kita lihat cerita P.Ramlee, tuan-tuan, kita akan rasa tersindir tentang judi ni. Baik. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tarima qadamah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, dia berdiri untuk mengerjakan solat malam, sepertiga malam ni qiyamul lail lah. Dan ulama menyatakan, kenapa tarima qadamah? Kenapa sampai bengkak kakinya? Kerana surah yang Nabi baca itu panjang-panjang. Berdiri lama sebab apa, tuan-tuan? Sebab surah yang Nabi baca itu panjang-panjang. Tadi imam bawa tadi, tuan-tuan, panjang ke pendek bacaannya? Sederhana. Ada tak dia baca satu juzuk? Tak ada. Kalau satu juzuk, tinggal imam je, yang lain semua batal belaka. Pasal apa? Tolak motor slow je, tak nak start kan orang sedar, tuan-tuan ya. Pasal apa? Lama berbenar. Sebab itu ada orang, tuan-tuan, sembahyang tasbih dia tak larat. Dia tak nak pergi qiyamul lail tu sebab apa? Tasbih tu. Kena pula imam tu pula jenis-jenis khusyuk berbenar ni, subhanallah walhamdulillah. Kena pula time rukuk, ya Allah ya Tuhan walhamdulillah wala. Imam mestilah mengayati sambil mengalirkan air mata, wala ilah. Kita di belakang tak ikut tasbih dah. Astaghfirullah. Nyesek aku datang qiyamul lail mana. Baik tu saya selalu sebut pada imam-imam, kalau nak buat panjang seorang-seorang tak ngapa. Seorang kita tak ngapa. Sebab kita nak dapat sunnah tu macam Nabi tu sampai bengkok kakinya. Tapi orang lain kita jangan samakan dengan kita. Ya, kita nak ikut macam Nabi. Kalau Nabi pun sampai kakinya bengkak, tuan-tuan, kenapa kita pun tidak bengkak sama? Dia tak tahu yang memang di belakang tu memang bengkak dah kakinya. Kena gaul. Tak ingat tu surah, tuan-tuan, yang datang tu bawa tongkat beranak 4 kaki di bawah. Kita tengok, boleh gaji ni qiyamul lail ni. Terketuk. Habis qiyamul lail, tuan-tuan, bila sahur, dia ada sahur. Dia membukak ni kotak tu, buka kotak tu, rupanya ada ubat berwarna-warni dalam, kuning ada, merah ada. Saya tanya, ubat apa ni Haji? Ya Allah Ustaz, saya ni ada penyakit 3 beradik. Jantung saya ada, kencing manis saya ada, darah tinggi saya ada. Nasib baik Ustaz bawa qiyamul lail tak lama berbenar. Dia mengaku tak. Kalau tak tumpur aku pagi ni. Kencing manis pula. Tuan-tuan rahmati Allah, itu kita kena faham. Ya. Nabi bengkok kakinya kerana apa? Nabi membaca surah-surah ni panjang. Kalau tuan-tuan rasa nak ikut macam Nabi SAW, boleh mula dengan tarawih malam ini, panggil imam suruh baca surah Yasin rakaat pertama. Boleh? Tuan-tuan, pernah berlaku di satu tempat di Ipoh, imam ni baca Yasin rakaat yang pertama. Makmum ingat 3 ayat je kot. Yasin wal Quranil Hakim, mungkin 5 ayat dia rukuk kot. Rupanya tuan-tuan, dekat satu juzuk tu, dekat juzuk Yasin tu, surah Yasin tu nak habis, surah Yasin, tuan-tuan, nak habis masih tak rukuk-rukuk lagi. Tu saya kata tadi, ada makmum buat batal, terkentut pula, ya. Leleh tinggal imam untuk siap je, tuan-tuan. Tok siap tak boleh lari sebab siapa nak selawat pula sekarang. Baik. Ini kalau kita mampu buat macam Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Walamma su'ila an sababil azal ijtihad. Kata ulama hadis apa dia? Bila ditanya kepada Nabi, kenapa Nabi ini terlalu orang kata apa dia? Bersungguh-sungguh. Ijtihad ni maksud dia apa dia? Bersungguh-sungguh dalam membuat qiyamul lail ni. Sedangkan Nabi itu sudah diampunkan segala dosanya. Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini patut menjadi hamba yang bersyukur? Faman azuman alaihi ni'amullah. Maka bagi Nabi, kata ulama, siapa yang Allah Ta'ala berikan, kurniakan nikmat yang besar. Terhormati Allah, apa nikmat yang besar bagi Nabi? Iaitulah Nabi SAW ini terjamin selamat daripada api neraka. Tuan-tuan, kalau kita tak ada maksum macam Nabi ni, banyak tak nikmat Allah ke atas kita, tuan-tuan? Banyak tak? Tak boleh kita kata Nabi tak apalah, dia solat sampai bengkak kakinya sebab dia dapat maksum jamin syurga. Kita ni tak payahlah sampai bengkak-bengkak. Tuan-tuan mati Allah, kata ulama di sini, Nabi sebut azumat alaihi ni'amullah. Siapa yang Allah Ta'ala berikan nikmat yang paling besar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan, yakfika islama ni'matan, cukuplah bagi kamu apa dia? Islam itu sebagai nikmat. Tuan-tuan, nikmat kita yang paling besar, kita memahami Islam. Ada orang, tuan-tuan, dilahirkan sebagai Islam, tapi dia tak dapat nikmat hidayah Islam. Percaya tak, tuan-tuan? Ada orang kalau kita tanya, kenapa kamu Islam? Jawapan dia standard, tuan-tuan. Apa dia jawab? Kerana bapa aku Islam. Dan bapa kepada bapa aku pun Islam. Dan bapa kepada bapa aku pun Islam. Dan bapa kepada bapa Islam bapa kamu. Jangan marah. Orang faham, tuan-tuan, Islam kerana itu. Sebab tu kita lihat ada orang Islam menentang Islam. Ada orang Islam tidak beriman dengan Islam. Ada orang Islam menjadi orang Islam munafik. Ada orang Islam, tuan-tuan, dialah musuh utama kepada apa sahaja yang nak dilaksanakan dengan Islam. Kerana apa? Kerana dia tak dapat nikmat yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa dia? Nikmat hidayah dalam Islam. Depan saya ni ramai yang dulu yo. Betul tak? Dulu yang ya badu ni. Dulu yang saya selalu ulang dekat surau ni. Dulu yang jenis zaman ingat zaman tu. Zaman rambut afro. Nak masuk pintu tak celui. Kena ngerin baru boleh masuk, tuan-tuan. Yang dulu seluar bokat. Dia punya collar tu dia. Saturday Night Fever ni, tuan-tuan. Dulu pakai kasut Johnson. Aku ingat pok darah aku pakai kasut Johnson tu yang ada zip sampai ke atas tu. Pakai pula seluar jean. Bila nak terberak, seluar payah nak tanggal, zip pula jam. Aku le tukang tariknya. Zaman tu, tuan-tuan, zaman tu kita ini penuh dengan jahiliah, jahil dan sebagainya. Lalu sampai satu peringkat umur kita 40 tahun, 50 tahun, tuan-tuan, kita jadi sedar. Ada orang menyanduk? Kita jadi sedar, tuan-tuan. Kita kata sudah-sudahlah maksiat ni, sudah-sudahlah aku jadi ya badu ni, sudah-sudahlah. Mayudillah bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendakkan dia kebaikan, matinya itu mati husnul khatimah, Allah jadikan dia minat agama. Tu yang ada sini pagi ni. Ni saya tahu ni bukan semua dulu lahir terus jadi warak. Tak. Ada ni yang jenis apa dia? Yang jenis naik motor scrambler ada. Makcik-makcik belakang ni kan. Bukan semua tudung labuh macam ni. Dulu tak ada tudung betul nak makcik-makcik. Pakai skirt. Betul tak? Tengok ngangguk semua belakang. Betul lah tu. Alhamdulillah mengaku. Pakai skirt. Kalau zaman mak aku, zaman dia baju kebaya ketat tu, rambut sanggul tak lembu katanya. Tuan-tuan, lalu Allah jadikan kita ini
dapat nikmat yang paling besar. Apa dia? Faham tentang Islam. Apa dia? Ingin bertaubat. Apa dia? Ingin menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Tu yang datang qiyamul lail malam ni. Ingat saja-saja datang ke tuan-tuan qiyamul lail malam ni? Apa menunya sahur tadi? Menu apa? Sedap sangat ke? Kakak? Sedap? Sedap lah. Tu yang datang qiyamul lail tu. Tanya sebab apa datang qiyamul lail ni? Sedap makan ke? Ataupun sebab nak mengampunkan dosa-dosa yang lalu ni? Nak mencari malam Lailatul Qadar? Yang mana satu? 3 sekali? Ui, tamak benar. Makan pun tak ya? Qiyamul lail pun tak. Betul lah tu, kita mencari orang kata keuntungan dunia dan akhirat. Tapi kebanyakan yang datang ni kerana apa? Menyatakan aku ini banyak dosa, maka mudah-mudahan dapatlah, mana tahu ku hari ni ialah malam Lailatul Qadar. Jadi aku nak doa dapat Allah Ta'ala ampunkan dosa aku seumpama beribadat umur sampai 83 tahun. Ni kata ulama. Kaifa la ashkuruhu wa qad an'ama alayya wa khassani bi khairai ad-darain. Nabi menyatakan apa dah? Bagaimana aku tak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada aku? Sebab apa? Allah telah memberikan kepada aku kebaikan dua daran. Dua daran ni apa dia? Dunia dan akhirat. Tuan-tuan ya, mudah-mudahan kita ini tuan-tuan rahmati Allah dapat menjadi orang yang mendapat kebaikan dua darai ini, dua tempat ini. Tempat kita yang pertama tuan-tuan ialah di dunia. Di dunia ni tuan-tuan, paling tidak tuan-tuan, kita sebelum mati ini buatlah benda-benda yang difardukan kepada kita. Kita tinggalkan nakhla'ul ma'asi, nakhla'ul munkarat. Kita tinggalkan tuan-tuan yang dinamakan sebagai maksiat. Kita tinggalkan tuan-tuan benda-benda yang dinamakan sebagai mungkar. Boleh bapak-bapak? Kalau kita jenis kaki ketagih dada, ya, arak, maka tinggalkan. Ada orang tuan-tuan dia pernah menagih dada sampai umurnya 30 tahun. Kata rahmati Allah, sampai umur 30 dia berhenti, dia berusaha memperbaiki dirinya, lalu Allah Ta'ala apa dia tuan-tuan, berikan kebaikan kepada dia, hidayah kepada dia, akhirnya dia menjadi seorang yang warak dan soleh. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang macam ni? Saya pernah jumpa. Yang dulu orang kata sebagai sampah masyarakat. Yang orang kata tuan-tuan inilah dia hantu mayat hidup berjalan. Kita pun tuan-tuan tengok, kita rasa dia ni tak ada harapan nak jadi orang baik ni, tak ada harapan nak bertaubat ni. Tapi tuan-tuan, di atas keazaman dia ada sesuatu yang mengubah diri dia. Tuan-tuan, kita ni bukan tak boleh berubah, cuma kita ni penuh dengan sifat ego dan jahil. Situ yang menyebabkan hati kita tertutup. Ghisyawah fi qulubihim ghisyawah. Dalam hati mereka ni ada penutup tuan-tuan. Macam gelas ni, kalau bertutup macam mana air nak masuk, macam mana air nak keluar? Gelas yang tertutup ni macam hati tertutup tuan-tuan. Bagaimana hidayah nak masuk? Kalau kita tutup rapat-rapat macam ni, lalat pun tak masuk, semut pun tak masuk. Begitulah orang tuan-tuan yang hatinya sudah tertutup. Fi qulubuna gulfun. Kami ini, ada orang cakap, sudah tak boleh dah. Tak usahlah dakwah pada kami, tak usahlah nasihat kami, tak usahlah motivasi kami dah. Tak boleh dah. Pasal apa? Kami ni udah kutar, kata ni mak. Hati tu udah keras, tak boleh dah. Yang kata tak boleh ni ialah ego dia. Tapi boleh tak kita berubah tuan-tuan? Boleh sebenarnya. Cuma kita kena usaha al-kasbu wal-juhdu. Ulama kata tuan-tuan, kalau nak dapat hidayah dalam hati ni kena ada dua. Pertama, al-kasbu, cari. So tahniah tuan-tuan yang cari hidayah pada hari ni dengan qiyamul lail yang melembutkan hati, alhamdulillah. Tadi mungkin imam baca tuan-tuan, ada yang sampai
mengeluarkan tangisan, betul tak? Sayyidina Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, kalau zaman jahiliyahnya kita lihat sebagai orang yang keras hati, orang yang bengkin, orang yang garang, tapi bila dia menerima hidayah masuk Islam tuan-tuan, beliau adalah orang yang paling kuat menangis bila berdoa dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ni orang yang bengkin tuan-tuan, tapi di hadapan Allah tadamma ainai, apa dia? Mengalir air mata dia. Kalau Sayyidina Umar tuan-tuan boleh jadi begitu, kenapa kita boleh cakap tak boleh, aku dah rapa ini, hati aku dah rapa ini, tak usahlah kamu nasihat kat aku, tak usahlah kempen-kempen dekat aku tak ada Islam ni, tak usah. Sebenarnya yang bermasalah itu dia. Aku dah tak boleh terima hidayah dah, tak usahlah kamu. Tuan-tuan, kalau kita jumpa orang macam ni, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia. Sebenarnya, tuan-tuan, tolong jangan tutup hati ni untuk menerima hidayah. Jangan keras hati, jangan ego ibu-ibu, jangan rasa sombong dengan kelebihan yang kita ada. Kita rasa kita lawa, selagi orang puji kita lawa, tiap-tiap hari orang puji kita lawa, kita tak nak pakai tudung. Bukan orang sini, ni Argentina punya cerita ni. Lagi kita pakai gelamah ibu-ibu kan. Oh, ya aku pergi bazar Ramadan semalam. Tengok ada makcik ni, dia punya gelang, ya Allah, besar jam aku ni. Gelang meh tuan-tuan. Cincin dia saya ingat ada dekat 10 jari ni, cincin meh. Dia ngeluarkan duit nak beli kuih je, dia ngeluarkan duit tu, semua beg duit tu not 50 belaka. Mana aku tahu, aku intar tengok tuan-tuan. Hati lagut berbenar, bayarnya lagut berbenar, aku intar lah, siapa suruh? Kan? Ya Allah tuan-tuan, ya, dengan kekayaan yang Allah bagi, kadang-kadang kita ego, betul tak? Kita banyak duit dalam simpanan tuan-tuan, KWSP ada 100,000, kita ada banyak simpanan, kita ego dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Tak mahu bersedekah, tu ego. Apa dia tuan-tuan? Kita ego ni, kita menganggap orang yang tak berduit ni hina. Nak ambil RM50, bagi tu pun macam tak ikhlas. Nak ambil RM50, aku tahu kamu susah, ambil ke tidak? Karang je bunyinya. Jaga tuan-tuan. Atau kita ego dengan ilmu kita. Ada orang alim tapi ego tuan-tuan, ada. Saya pernah bila jadi imam, masih mula-mula ngajar tuan-tuan, dia mutolak aku jadi imam. Tak apalah, bila jadi imam tuan-tuan, saya bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bacalah. Habis tu tuan-tuan, ada seorang Pak Haji tu panggil, Ustaz, mari kejap. Pasal dia orang veteran kan. Mari kejap. Saya kata apa pula orang tua ni. Cuba ulang balik bacaan Fatihah tu. Ui, soalan tuan-tuan. Cuba ulang balik soalan bacaan Fatihah. Saya ulang balik. Betul pula dia kata. Saya kata mana tak betulnya Haji? Tadi saya dengar macam tak betul. Tuan-tuan, bila dia ni orang lebih tua daripada kita, man la yarhamu la yurham. Nabi bagi pesan dah. Orang muda kena hormat orang tua. Ya? Jangan kita tanya dia macam ni. Pak Haji, tahu tak saya mengaji kat mana? Mesir. Tahu Mesir kat mana? Negara unta tu. Pak Haji belajar mana? Kelas kafar. Mana ada orang tutup kelas kafar? Kelas tajwid. Kelas tajwid nak tegur saya yang ngaji Al-Azhar, boleh belah lalu. Tapi Nabi ajar kita akhlak adab tuan-tuan. Apa dia? Walaupun hati ni membara terbakar tuan-tuan, tapi ego ni, kadang-kadang orang alim ni, ego dia menyebabkan dia masuk neraka. Wal'iyazubillah. Saya pun kata pada, tak apalah Pak Haji, ya, mungkin saya akan betulkan bacaan saya, mungkin ada silap kot tadi, ya, saya akan betulkan bacaan saya. Dia pun senyumnya sampai ke telinga. Pasal apa? Dapat tegur seorang ustaz. Aku tak tahu dia cerita habis satu kampung tu gamaknya tuan-tuan. Ustaz tak, aku pun tegur. Padahal tuan-tuan kita pun tahu, kalau bacaan Fatihah kita tak betul, tak sah solat tu. Tang situ dia tak fikir.
Kalau aku baca tadi tak betul, maka semua jemaah yang semayang belakang saya tadi tidak sah salatnya. Sebab apa? Fatihah itu adalah rukun. Contohnya, sebab itu kita kena lantik orang jadi imam ni, kena pandai bacaan dia, taranum dia, tajwid dia. Saya pernah semayang tak tahu di satu masjid Tamak Dipoh juga, yang saya rasa lepas tu buat Zuhur, bukan Zuhur, maksud tu Jumaat, buat Jumaat saya buat Zuhur. Pasal apa? Bila dia baca tuan-tuan, iyyaka udah berdua, iyyaka nasta'in, udah. Saya kata tuan-tuan, ini Melayu mana pula ni? Imam Melayu yang terakhir tuan-tuan. Pasal apa? Itu kita dah tahu dah, pasal apa jadi macam tu? Yang boleh jadi imam tak nak jadi imam. Tuan-tuan, kalau yang boleh jadi imam tak nak jadi imam, biar yang salah ni jadi imam, tuan-tuan tanggung dosa. Tanggung dosa. Sebab apa? Sebab dia tak layak jadi imam, tuan-tuan lantik dia jadi imam. Kemudian tuan-tuan mengumpat dia pula. Apa baca kana. Tapi bila sampai waktu sembahyang, tuan-tuan tolak dia juga jadi imam. Pasal apa? Kita takut melakukan kesilapan, sedangkan kita baca lagi elok daripada dia. Lepas itu tuan-tuan, imam syarat dia antaranya ialah jangan orang yang dibenci oleh makmum, yang tak suka oleh makmum. Ini kita akan belajar tuan-tuan nanti insya-Allah dalam bab imam dan makmum. Ya, tuan-tuan kena belajar benda-benda itu. Hari ini alhamdulillah kita doakan tuan-tuan, mudah-mudahan amalan kita tadi, qiyamul lail kita tadi Allah terima dan Allah jadikan ianya sebagai bekalan kita ke akhirat. Nanti tuan-tuan rahmati Allah, solat kita, Quran kita ini akan berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, dia berjaga kerana qiyamul lail. Ya Allah, dia berjaga saharul lail. Kerana apa? Kerana membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Maka tuan-tuan, solat ini, Quran ini akan berhujah di hadapan Allah, memasukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Okey tuan-tuan ya. Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang diampunkan dosanya, yang mendapat fadilat malam Lailatul Qadar. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang beriman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, minas syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya Rabbal Alamin. Allahumma rifa'anna al-bala wal waba wal ghala, khususan coronavirus ya Allah, min biladina Malaysia, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan selamat menyambut hari raya dalam PKP. Wallahu a'lam. Allahu akbar. PKP